Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan pelajaran kita muka surat 84. Murid-murid dikehendaki bersedia dengan buku teks dan juga buku aktiviti. Sebelum tu kita mulakan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semua, murid-murid perhatikan pada arahannya. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah sifat Allah. Okey, kita lihat. Perhatikan dan fahami. Okey, kita baca sama-sama. Allah ciptakan saya untuk memberi cahaya kepada manusia dan tumbuhan. Itu kata-kata siapa? Kata-kata matahari. Matahari cakap dia diciptakan untuk memberi cahaya kepada manusia dan tumbuhan. Yang kedua, pokok pula cakap, saya menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Itu dia punya kebaikan dia. Okay, kita lihat yang ketiga. Saya cacing yang kecil dan lemah, tetapi Allah tetap memberikan rezeki. Saya juga membantu menyuburkan tanah. Baiklah, perhatikan murid-murid betapa kasihnya, sayangnya Allah pada kita. Allah bagi kita matahari supaya kita apa? Kita boleh nampak dalam waktu siang. Kalau tak ada matahari, apa berlaku? Dunia ni akan jadi gelap. Nampak tak sayangnya Allah pada kita? Dengan matahari juga kita dapat nutrien. Kalau tak, kita akan jadi lemah. Okey, kalau tengok kebaikan seterusnya, Allah bagi apa? Allah bagi pokok pula. Dengan tumbuh-tumbuhan, Allah bagi kita buah-buahan, kita dapat makan, kan? Itulah kebaikan, dan Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Allah ni sangat sayang dengan hamba-hamba dia. Beruntung kan kita? Jadi kalau Allah tu maha penyayang, kita kena buat yang terbaik. Okey, kita lihat seterusnya muka surat 85. Okey, lihat. Hari ni kita nak tengok pengertian dia. Okey, hari ni kita nak tahu, yang kita nak pelajari, yang pertama sekali pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim, hukum dan dalil dia, serta tindakan yang kita akan ambil apabila kita dah ada dalam diri kita sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kesan daripada tersebut. Okey, kita lihat pengertian dia. Apa maksud Ar-Rahman Ar-Rahim? Murid-murid kena ingat ya. Tolong ingatkan apa maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. Ar-Rahman Ar-Rahim ialah antara nama Allah yang maha indah. Al-Asma'ul Husna, kan? Okey, kita lihat apa maksud dia. Okey, Ar-Rahman ialah Allah maha pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Allah ni sangat pemurah. Dia bagi macam-macam pada kita, dan kita wajib bersyukur pada apa yang Allah bagi. Yang kedua, Ar-Rahim pula bererti Allah maha pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya. Sebab tu kita kena sayang dengan semua makhluk yang ada dalam dunia ni. Sebab apa? Allah maha penyayang, Allah maha pengasih. Allah bagi kasih sayang daripada kita. Kalau Allah tak sayang kita, apa berlaku pada kita? Tentu kita dah jadi apa-apa, kan? Sebab Allah sayang kita, kita kena sayang semua makhluk. Kita nampak kucing, kita bagi makan, kita kena jaga. Kita nampak sampah bersepah-sepah, kita bersihkan. Sebab kita tahu Allah maha pengasih, maha penyayang. Takkanlah kita nak biarkan orang lalu dekat tempat yang ada paku. Kita ambil paku. Kalau kita nampak kat jalan ada duri-duri, kita ambil, kita alih buang, kan? Kan dah dapat pahala kat situ. Itulah tanda kasihnya kita pada alam ini dan semua orang. Okey, kita lihat hukum dia pula. Hukum dan dalil naklinya ialah, okey, ingat hukum dia yang pertama wajib. Hukum bagi percaya kepada Ar-Rahman Ar-Rahim ni adalah wajib. Okey, kita tengok apa ayat dia, dalil dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Apa maksudnya? Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah maha pemurah lagi maha penyayang. Allah memberi akal, fikiran, panca indera dan menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kepada manusia. Nampak tak? Bila kita tahu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu, maka dalam diri kita, kita kena tanamkan. Kita kena kasih dengan semua makhluk
kena sayang dengan semua makhluk dan kita jangan lokek, kita kena bagi sebab Allah Maha Pemurah. Baiklah murid-murid, sekarang perhatikan muka surat 86. Kita lihat, Perhatikan dan fahami tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita dah pelajari tadi sifat Ar-Rahman iaitu Allah Maha Pemurah, Ar-Rahim Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bila kita dah tahu sifat-sifat Allah tadi, dia punya tu, kesan dia tadi akan ada dalam diri kita. Kita lihat yang pertama, kesan dia apa? Menjaga hubungan baik sesama manusia. Nampak tak? Bila kita tahu sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim tadi, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita akan saling sayang menyayangi. Contoh, kalau kita ada adik, kita sayang adik kita. Kita tak benci adik kita. Contoh yang kedua, kita tengok menjauhi pergaduhan. Adik kita ambil barang kita kan. Contoh adik ambil barang, kita tak marah. Kita kata tak apa, adik pakai dulu. Adik nak main, adik main baik-baik. Kita sayang adik kita. Allah suka tak murid-murid? Allah suka tak anak-anak? Tentu Allah suka. Dengan hamba dia yang ada rasa keimanan tadi. Dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita lihat yang kedua. Mempunyai sifat belas kasihan. Contoh dia, bantu-membantu yang pertama. Bantu-membantu. Dan yang kedua, murah hati. Ini antara sifat Allah. Yang tadi Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang kan. Contoh, kalau kita nampak orang susah, apa yang patut kita buat? Kita tolong dia, kita bantu dia. Dan murah hati ni, kita tak kedekut, kita berkongsi dengan orang. Contoh, kita datang rumah jiran kita, kita bawakan beras, kita bawakan gula, kita tahu dia susah, dia memerlukan, kita bantu dia. Itu adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sangat suka orang yang ada sifat macam ni. Okey, kita lihat yang ketiga. Bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Murid-murid syukur tak dengan Allah bagi apa yang ada pada murid-murid sekarang? Kita kena ucap Alhamdulillah dulu. Tak kira lah kita orang senang ke, orang susah ke, apa pun Allah bagi pada kita, kita kena syukur dulu. Alhamdulillah. Kena ucapkan Alhamdulillah. Kita tengok yang pertama dia tadi. Macam mana kita nak tunjukkan kesyukuran? Allah bagi anggota badan kita jaga tak? Kita jaga dengan baik. Kita menjaga kesihatan kita dengan baik. Maksudnya kita bersyukurlah. Tapi kalau kita tak jaga kesihatan kita bersyukur tak murid-murid? Tentu sekali tidak. Sebab tu kena bersyukur. Kita tengok yang kedua. Memelihara alam sekitar. Orang yang bersyukur dengan apa yang ada pada diri dia, pada dia sekarang kat dalam dunia ni, dia bersyukur, dia nampak sampah, dia kutip, dia buang, dia jaga kebersihan. Allah bagi dia kurniakan dia rumah, dia jaga rumah dia dengan baik. Itulah tanda dia bersyukur. Bukan dia nampak dia dah makan-makan, dia buang sepah-sepah kat jalan. Itu bukan orang yang bersyukur. Ini adalah kesan apabila kita beriman tadi dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sayang menyayangi, kita tak bergaduh, kita bantu-membantu, murah hati, menjaga kesihatan, memelihara alam sekitar. Sekadar itu sahaja untuk hari ini. Tapi kalau ada pertanyaan, murid-murid boleh mesej Ustaz. Nak call pun boleh, tak ada masalah. Okey. Sekadar tu nanti kita jumpa lagi untuk aktiviti pula. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.